Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita-cerita di sebalik berita dan pastinya untuk waktu ini kita nak menantikan perkembangan terbaru sidang media ataupun sidang akhbar oleh Kementerian Kesihatan Malaysia terkait dengan COVID-19. Tapi untuk waktu ini adalah cerita-cerita di sebalik berita. Sebenarnya saya nak tunjukkan anda ada satu infografik ataupun trivago yang rakan saya ini sediakan terkait dengan laporan khas. Nanti kita cakap laporan khas tentang apa. Apa kata kita mainkan sedikit trivago yang disediakan oleh Hilmi Malik. Tren berbasikal kelihatan hangat di kalangan masyarakat. Tetapi terdapat beberapa impak dari sudut kesihatan yang perlu kita ketahui. Berikut keterangan dari pihak pakar yang saya kongsikan kepada anda. Perkara penting, sila pastikan spek basikal bersesuaian dengan diri anda, terutamanya melibatkan saiz. Kedudukan salah terlalu lama mampu menyebabkan kesakitan pada tengkuk dan juga bahagian tulang belakang. Anggota tangan boleh diserang kesakitan sendi dan urat kerana kayuhan yang berpanjangan. Bahagian lutut mampu terjejas akibat tulang tempurung yang selalu bergeser. Kerosakan sendi pada kawasan buku lali akibat kegerapan pergerakan di bahagian pedal basikal. Faktor tempat duduk atau kedudukan di atas seat post terlalu lama akan memberi tekanan yang tinggi yang boleh membawa kepada masalah seksual. Selain itu, keadaan peluh berpanjangan juga mampu mendatangkan jangkitan kulat pada kulit khusus di bahagian pakaian yang ketat. Itu sedikit sebanyak impak berbasikal dari sudut kesihatan selain kecederaan yang lebih kronik akibat kemalangan. Sebelum itu, kita dengarkan nasihat pakar. Hai, bagi penggemar basikal di Malaysia, kita harus menjaga keselamatan kita sendiri. Tolong utamakan keselamatan bila keluar. Pakai helmet, pakaian bertutup. Bila anda tidak pasti atau menghadapi apa-apa kesakitan, tolong dapatkan nasihat doktor untuk keselamatan anda. Itulah sedikit trivago yang disediakan oleh Hilmi Malik. Kalau nak cakap tentang sukan berbasikal ni, Hilmi lah antara yang paling betul lah kalau di Esra Awan ni sebab saya nak tanya macam mana dia boleh nak lakukan ataupun nak siapkan laporan khas ni, adakah bagaimana idea untuk mendapat idea untuk buat laporan khas ni datang dari mana? Okey, terima kasih Fauzi. Sebenarnya kita tengok sekarang trend basikal dekat Malaysia ni sejak PKP ialah macam orang kata macam daun tumbuh. Sampai kata stok basikal pun habis, orang nak order. Jadi bila kita tengok PKP tu orang ramai ni dah terikat. Dari segi sukan tu tak boleh nak buat apa. Jadi kita tengok basikal ni sekarang jadi trend. Tak kisahlah kat mana-mana, baik kat KL ke, baik kat negeri lain ke, kita tengok dah makin mendapat tempat. Tapi dalam trend tu sendiri kita tengok ada timbul beberapa isu. Kalau kita tengok ada komen-komen netizen kat Facebook dan sebagainya, ada yang mendakwa kononnya kumpulan ni daripada sudut keselamatan, tak jaga, main masuk je kawasan highway. Jadi kita tengok kat sini sesuatu yang perlu dijelaskanlah daripada pihak komuniti mereka ini bagaimana mengenai dengan berhubung dakwaan yang telah pun dilontarkan itu, dan kita nak tengok sejauh mana kebenaran daripada segi aspek keselamatan ni. Benarkah mereka ini bermasalah di kawasan jalan raya terutamanya melibatkan laluan highway? Dan kalau boleh saya nak tunjukkan sedikitlah di iPad saya ni. Sebenarnya kalau ikutkan ada 3 siri laporan khas yang disediakan oleh Hilmi Malik berkaitan dengan trend berbasikal ni. Ini adalah salah satunya, iaitu berkaitan dengan trend berbasikal, fahami etika dan juga peraturan sebelum berkayuh, yang seperti yang telah dikongsikan oleh Hilmi tadi. Boleh kata fenomena lah sukan berbasikal ni, apatah lagi selepas Perintah Kawalan Pergerakan ini dibuka sedikit untuk sektor ekonomi dan juga sektor sosial. Dan yang pastinya kalau saya nak tanyakan sedikit untuk Hilmi, kita tahu kalau biasanya tentang cakap pasal sukan berbasikal ni, pastinya ada timbul kritikan warga maya di laman sosial. Antara yang menjadi kritikan selain pada aspek keselamatan, apa lagi? Dia sebenarnya memang lebih tertumpu kepada keselamatan. Sebab kalau kita lihat bila penggunaan road bike ni, memang basikal ni dia punya speed tu tidak sama dengan basikal biasa. Jadi mungkin daripada segi kelajuan tu dia agak lebih. Jadi melibatkan kawasan-kawasan yang perlu menggunakan laluan utama. Jadi jadilah isu di mana kawasan lebuh raya tu dah menjadi tempat berkumpul untuk cyclist ni, terutamanya pada Sabtu dan Ahad.
Jadi bila dah terlampau ramai kadang-kadang, jadi ada isu timbul kata yang menghalang laluan. Laluan motosikal juga terganggu. Jadi kita nak tengok sejauh mana masalah tu timbul. Jadi bila kita tengok trend ini yang semakin mendapat tempat ni, ada juga pendatang baru yang tak pernah expose dengan dunia cycling ni. Jadi bila jadi perkara sebegini, timbullah isu. Ada orang yang mungkin tak berapa faham lagi konsep keselamatan, macam mana nak masuk menggunakan laluan lebuh raya dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi, mereka ini main masuk, ada juga yang nak lead kumpulan sendiri tapi tak tahu macam mana aspek keselamatan. Jadi nak bawa satu kumpulan tu bukannya melibatkan jumlah pelibatan yang kecil. Selalu kalau kumpulan basikal ni memang selalunya ramai. Jadi macam mana cara kita nak conduct mereka tu, nak pastikan kesemua mereka ni selamat dalam kawasan satu garisan yang betul, tidak memakan jalan, tidak menghalang jalan. Jadi saya ada melakukan temu bual dengan beberapa komuniti ataupun wakil daripada komuniti basikal Plan A. Jadi kita dengarkan apa reaksi kedua-dua mereka ini. Para cyclist, terus terang saya kata banyak lagi pengaturan am yang mereka tak tahu cara untuk ride, macam mana cara untuk menghormati pengguna jalan raya yang lain. So banyak grey area, ketidakpastian. So saya harap in future pihak yang berkenaan dapat mainkan lebih banyak peranan untuk mendidik bukan sahaja pengguna jalan raya seperti penunggang motosikal atau kereta, tapi secara khususnya kepada rider basikal. Even saya sendiri selalu tekankan, kalau kita nak earn orang punya respect, we have to earn it, we don't ask for it. So kita kena mainkan peranan kita sendiri. Kalau kita tak hormat pengguna jalan raya, of course kita tak akan dapat apa yang kita deserve lah. Saya nampak banyak newbies leading the newbies. So meaning kita tak boleh blame diorang because they don't know the how to ride properly, a good ethics of cycling, sebab diorang baru dalam cycling. So saya rasa they should involve more in a proper established groups, join dengan mereka yang dah lama dengan cycling, tahu macam mana dia orang practice safety on the roads and how to ride in a groups, how to ride in a busy highway, and then respect other users on the road. Only then, if you want to lead your own group, you can do so. Okey, itu tadi yang disebutkan oleh pengasas Plan A Bukit Jelutong, Encik Faz Adli, dan yang baru tadi selesai tadi yang memberi sedikit komen tadi adalah Ahmad Saleh, Presiden Bukit Jelutong Cycling Club BJCC. BJCC Bukit Jelutong. Okey. Kalau diikutkan secara keseluruhannya, kalau dalam laporan yang ditulis dan juga dikongsikan oleh Helmi ni, antaranya kalau diikutkan secara statistik kematian dan juga kecederaan penggunaan basikal, kalau ikutkan tahun 2014 ada 124 maut, 63 parah, tahun berikutnya 107 maut, tahun 2016 123 maut, dan beberapa lagi lah statistik yang dikongsikan itu pada tahun 2017 162 maut, manakala pada tahun 2018 122 maut. Dan ini adalah dipetik daripada sumber laporan tahunan Jabatan Siasatan dan juga Penguatkuasaan Trafik PDRM. Dan pasti siri pertama, siri kedua, siri ketiga antara lain, selain bercakap pasal etika dan juga fenomena ini, antara yang jadi skop tumpuan dalam laporan khas ni adalah soal keselamatan, dan itu juga yang diberi tumpuan kepada siri kedua laporan khas. Masa itu dalam soal keselamatan tren berbasikal di jalan raya dan juga lebuh raya, penggunaan lebuh raya ini sempat menembual. Saya bersama dengan pihak LLM, iaitu Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Jadi kita nak tahu sejauh mana orang kata larangan penggunaan kawasan lebuh raya ni. Jadi kita dapatkan sendiri daripada Ketua Pengarah LLM untuk dapatkan pencerahan bagaimana apa yang dimaksudkan larangan untuk menggunakan highway ni. Dan juga daripada siri yang itu juga saya mendapatkan kedua-dua pihak, daripada pihak LLM sendiri dan juga daripada pihak PDRM. Jadi kalau mengikut daripada respon mereka, buat masa ini memang ada larangan untuk pihak cyclist ini menggunakan laluan lebuh raya, dan ini disebabkan dengan faktor risiko. Kalau kita tengok highway sememangnya kawasan yang sibuk dengan kadar kenderaan yang laju dan sebagainya. Jadi apa antara alasan di mana cyclist tak boleh masuk ke kawasan lebuh raya adalah faktor daripada segi kelajuan.
mungkin kelajuan basikal berbeza dengan motor. Walaupun kita dah cyclist menggunakan laluan motor. Jadi tapi bagaimanapun timbul isu juga di mana tidak lagi ada akta yang mengatakan larangan untuk cyclist berada di kawasan lebuh raya dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi timbul persoalan di mana masih belum mendapat lagi kata putus apakah sebenarnya laluan lebuh raya ini, adakah sejauh mana ia sememangnya dilarang dan mungkin ada apa-apa lagi keputusan lain akan dibuat yang melibatkan beberapa lagi pihak lain antaranya KBS dan sebagainya, dan kita masih menantikan. Okey, seperti yang anda saksikan ini adalah visual yang diambil oleh Helmi dan juga jurukamera lorong biru ataupun blue lane. Seperti yang semua sedia maklum, ini adalah inisiatif yang diambil oleh pihak berkuasa untuk menyediakan laluan berbasikal untuk mereka yang minat dalam sukan ini, dan yang ini adalah bagi laporan yang ketiga. Laporan khas yang ketiga. Mungkin daripada siri laporan ini, apa yang menjadi tumpuan? Sebab kalau kita tahu Blue Lane ni memang dah di inisiatif ini memang telah dikemukakan pada tahun lepas dan telah pun dibuat pada tahun lepas. Okey, bila bercakap soal dengan Blue Lane ni, kita lihat dah sememangnya laluan itu adalah lorong khas untuk basikal. Tapi seperti yang anda lihat di visual ini sendiri, apa yang terjadi adalah lorong ini dah menjadi tempat ataupun lubuk meletak kenderaan. Jadi kita nak lihat sejauh mana fungsi laluan biru ni daripada segi penguatkuasaan, adakah sebarang tindakan undang-undang diambil bagi mereka yang meletakkan kenderaan, dan juga perkara ini juga signifikan dengan cyclist kita, bagaimana untuk mereka memanfaatkan sebenar lorong itu. Kalau melihat kepada situasi seperti anda lihat di visual ini, sememangnya ini jelas lorong itu terhalang oleh kenderaan yang meletakkan parking. Tapi saya juga mendapatkan seorang aktivis Keselamatan Jalan Raya, itu Syahrin Tamrin. Terdapat juga isu di mana laluan biru ini katanya masih belum digazetkan. Jadi di situ timbul juga satu lagi persoalan lain, dan bagaimana dengan penguatkuasaan undang-undang sekiranya laluan ini masih belum digazetkan. Dan juga kalau kita lihat dulu projek ini pada tahun 2019 kalau tak silap saya, dan telah menelan kos jutaan ringgit. Tapi adakah ia berfungsi sepenuhnya dan sejauh mana ia bermanfaat kepada kumpulan berbasikal ini? Kalau tengok daripada segi lorong juga, ada laluan yang mungkin telah rosak, yang tak bersesuaian semua. Jadi adakah projek ini sekadar pada awal-awal saja ataupun kita panggil hangat teh ayam? Jadi kita nak dapatkan penjelasan di BKL, dan kita masih lagi menantikan respon daripada pihak di BKL untuk menjelaskan berhubung isu laluan lorong biru ini. Itu pastinya Helmi akan mendapatkan maklum balas daripada pihak berkuasa tentang inisiatif sudah ada, tetapi mungkin pelaksanaan dan penggunaannya itu perlu dilihat balik dan juga diteliti semula. Kalau diikut kepada visual, dan kalau visual pada awal tadi Helmi sempat juga cycling ataupun berbasikal, cabaran ketika mana membuat liputan ini mungkin sesuatu yang berbeza dengan assignment ataupun liputan atau tugasan yang lain. Mungkin boleh kongsikan sedikit cabaran untuk buat tugasan lapor khas ini. Okey, cabaran sememangnya memang ada, sebab kalau kita tengok untuk kita nak tracking shot apa semua, satunya kita dah terpisah. Jadi kita di mana-mana puak cyclist ni semua kumpulan ni berada di laluan motosikal. Jadi untuk kameraman saya berada dalam kereta yang berada di laluan kereta lah yang sememangnya. Jadi ada kalanya laluan kita terputus. Jadi dari segi laluan tu dah lain, kita terpisah apa semua. Jadi kita perlu plan macam mana nak buat shot tu semua. Dan ialah faktor trafik antara perkara lain lah yang perlu kita tengok. Kalau yang ini pun kita buat pada hari hujung minggu. Ini di mana ni? Ini di kawasan Kuala Lumpur. Ini masa ini menghala ke dataran Merdeka lah. Jadi kita bermula sebenarnya di Shah Alam, menghala ke Lebuh Raya Persekutuan dan terus ke Kuala Lumpur, dataran Merdeka, kita ke Tugu Negara dan juga ke Jalan Gasing dan patah balik ke Shah Alam. Mungkin Helmi boleh bagi sedikit gambaran lah kalau diikutkan dengan persatuan ataupun kelab berbasikal yang ada sekarang ini, jumlahnya macam mana kalau banding dengan sebelum PKP. Dan tadi Helmi pun ada kata lepas je PKP dibuka untuk aktiviti sosial, aktiviti sukan ni makin bertambah-tambah pula. Mungkin ada secara gambaran, secara kasarnya berapa ramai yang terlibat ataupun ramai yang berminat dengan aktiviti sukan berbasikal ni. Okey, kita boleh tengok ada masanya pengaruh kawan-kawan. Kalau kata nak minat sangat kepada basikal tu mungkin tak ada. Macam kita cakap, benda ni adalah trend. Bila orang tengok okey kawan ni ada, dia pun rasa nak mencuba. Tapi kadang ada yang tak berapa minat sangat, bukanlah satu minat yang mendalam. Tapi sebab tengok community, tengok kawan-kawan, ada yang join. Tapi lama-lama kelamaan mereka join community tu, dia jadi satu hobi lah. Tapi bercakap berkaitan dengan kumpulan ni, ada yang ramai, tapi itu yang saya cakap tadi, walaupun ramai, faktor aspek keselamatan
ia bergantung kepada leader. Leader perlu memain peranan untuk nak guide satu kumpulan ni, sebab dia melibatkan inilah laluan yang berisiko, yang penuh dengan kenderaan. Jadi leader main peranan untuk tahu macam mana tentang aspek-aspek keselamatan, untuk pastikan tak ada yang tertinggal, tak ada yang termakan jalan. Jadi itu antara perkara yang perlu diambil perhatian. Untuk Helmi sendirilah kita tanya untuk Helmi, kalau seminggu tu berapa kali Helmi meluang masa untuk berbasikal bersama dengan tim? Kalau tengok dalam visual ni, ini di Selangor, di Shah Alam. Okey, selalunya kebiasaannya pagi lah. Jaranglah kalau kita nak kayuh tengah hari. Kita bukan dalam negara yang bercuaca sejuk. Jadi kalau tengah-tengah hari buta tu kita kayuh macam pelik pula. Sebab yang sememangnya kalau ramai itu memang pagi. Sebab waktu pagi tu mungkin agak free. Ada yang mungkin masuk kerja lewat sikit. Jadi luangkan masa untuk pagi tu untuk berkayuh. Kalau kata tak kita masuk ke laluan besar pun, kita cuba juga ambil kawasan taman. Tapi dalam jarak yang lebih yang lebih jauh lah kita cuba. Jadi ini antara salah satu aktiviti. Kalau ada masa terluang kita pergi. Dia sebenarnya masa terbaik adalah pagi dan juga malam. Tapi malam yang penting, masa saya cakap, aspek keselamatan perlu tahulah dari segi lampu. Kalau kita kayuh malam, lampu tak pasang, dah jadi risiko kepada pemandu lain pula. Okey, seperti yang dikatakan oleh Helmi tentang kalau minat-minat tu perlu ada, tetapi aspek keselamatan juga perlu diutamakan. Untuk anda kalau nak tahu tentang etika dan juga peraturan ataupun lebih kepada aspek keselamatan, anda boleh turun ke esroawani.com. Ada Helmi Malik sendiri yang tulis tentang artikel tu, Trend Berbasikal, Fahami Etika dan juga Peraturan Sebelum Berkayuh. Ini adalah siri pertama laporan khas yang disediakan oleh Helmi Malik, dan ada beberapa lagi laporan khas yang telah pun keluar ataupun telah pun disiarkan di Buletin Awani dan juga Awani 745, siri kedua, siri ketiga. Dan pastinya seperti Helmi katakan tadi, beliau sedang mendapatkan maklum balas daripada pihak DBKL khususnya terkait dengan lorong biru. Sebab semalam laporan khas yang dikeluarkan oleh Helmi Malik berkaitan dengan lorong biru yang dikhususkan oleh aktiviti berbasikal sebagai inisiatif untuk sukan inilah menggunakan laluan yang disediakan di ibu negara, tetapi ada kelemahan-kelemahan yang perlu diteliti semula. Baik, terima kasih kepada Helmi. Selepas ini kita nak bersama dengan seorang lagi wakil Esro Awani di Sabah terkait dengan PKPDB. Kita nak tanyalah mungkin hari kedua ni apa perkembangannya. Selepas ini dicerita.